Salam sejahtera dan salam seratku sayang, bersama saya Janet Bennett. Berita utama, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima 3 kunjungan hormat di pejabat beliau Wisma Bapa Malaysia di Kuching pada Isnin. Kunjungan pertama daripada rombongan Universiti Malaysia Pahang UMP Holdings Sdn Bhd yang diketuai pengurusi lembaga pengarahnya Tan Sri Datuk Sri Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman. Semasa ditemui media, Naib Chancellor UMP Profesor Datuk Tek Dr. Yusri Zainuddin berkata, pertemuan tersebut adalah untuk mengambil maklum berhubung perkembangan serta atau cara konsep bandar pintar Smart City yang dilakukan di peringkat Kerajaan Sarawak. Ujarnya, sebagai kampus pintar Smart Campus, UMP akan terus melaksanakan aktiviti-aktiviti berkaitan bandar pintar menerusi kaedah yang digunakan di Sarawak. Sehubungan itu, jelasnya kerjasama dengan Sarawak amat diperlukan, memandangkan konsep seumpama itu juga akan digunakan untuk daerah-daerah di Pahang pada masa akan datang. Untuk kali ini, kita bersama dengan courtesy visit kepada Datuk Tan Sri Patinggi untuk melihat bagaimana kita dapat kerjasama untuk terus melaksanakan aktiviti berkaitan Smart City, kerana kita akan menggunakan approach ataupun kaedah yang digunakan di sini kepada Smart Campus di Universiti Malaysia Pahang dan juga seterusnya kepada Smart City di daerah-daerah di Pahang. Jadi kita menjadi pelopor kepada itu untuk memberi khidmat nasihat dan juga kepakaran kita kepada masyarakat di negeri Pahang. Ini merupakan kunjungan kali kedua UMP ke atas Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari, yang mana kunjungan pertama sebelum ini UMP bersama Sarawak Multimedia Authority SMA turut membincangkan mengenai perkara sama. Sejurus selepas itu, Premier Sarawak menerima kunjungan hormat daripada Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP Malaysia Datuk Seri Dr. Mazlan Yusof serta rombongan. Pertemuan lebih kurang 40 minit itu bagi membincangkan beberapa perkara yang menghubungkan kerjasama SPP dengan Kerajaan Sarawak. Untuk maklumat, Datuk Seri Mazlan telah menggalas jawatan sebagai pengerusi SPP yang baru berkuat kuasa 13 Januari 2022. Seterusnya diikuti rombongan daripada Institute of Management Sarawak masa yang diketuai pengerusinya Tan Sri Datuk Ahmad Hamid Bugo. Kunjungan tersebut bertujuan memaklumkan kepada Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari berhubung perancangan dan aktiviti yang bakal dijalankan oleh masa. Difahamkan beberapa rancangan dalam bidang tertentu akan dilaksanakan selaras dengan aspirasi Kerajaan Sarawak. Selanjutnya mengenai Sarawak Biodiversity Centre SBC yang ditubuhkan sejak tahun 1998 oleh Kerajaan Sarawak berpotensi dalam memacu pertumbuhan industri bio di negeri ini. Menurut Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Roland Sagawi In berkata, perkomisilan perindustrian dan peningkatan produk berasaskan bio ini secara tidak langsung dapat memberi kesedaran terhadap kepentingan tumbuh-tumbuhan asli di Sarawak. All those purposes which relates to discoveries that can give us a better life in terms of for food, for medicine, or for even for our well-being, right? And some even want to get much fairer. These are things which are also required not just by us, but it's the trend in the world. Beliau berkata demikian semasa berucap pada program lawatan rasmi ke Sarawak Biodiversity Centre, Jalan Borneo Heights, Semegoh, Kuching pada Isnin. Semasa lawatan tersebut, Datuk Roland Saga dan para delegasi telah diberikan taklimat berkenaan penyelidikan ke atas tumbuh-tumbuhan yang berpotensi membangunkan produk berasaskan bio, komersial serta penemuan ubat-ubatan. Kata beliau lagi, kefahaman yang lebih mendalam terhadap kegunaan tumbuh-tumbuhan di negeri ini haruslah sentiasa dikaji kerana manfaat yang diperolehi hasil daripada penyelidikan yang dilakukan boleh menyumbang kepada peningkatan ekonomi di samping menjana pendapatan pengusaha pengeluaran produk berasaskan bio. Yes, whatever findings that we have for the researchers, we must guard it
carefully because we don't want it to be stolen by others, and we also don't want it to be just being given away easily. Because knowledge is power, knowledge is value, and all this research that they have done are very important. It will not just only be used for our well-being, but it's also to generate income for our economy. Turut hadir Timbalan Menteri Pendidikan dan Pembangunan Bakat II, Datuk Francis Harden Hollis dan delegasi yang terdiri daripada pegawai Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat (MEITD). Keperkembangan di Miri sempena sambutan Hari Wanita Peringkat Sarawak 2022, Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti telah melepaskan 20,000 anak ikan lampan Jawa ke dalam Sungai Nia. Menurut Menterinya, Datuk Seri Fatimah Abdullah, aktiviti ini merupakan manifestasi kementeriannya untuk memastikan ekosistem kehidupan tidak pupus dan berterusan. Ini adalah manifestasi sebenarnya hasrat kita untuk memastikan bahawa dari segi ekosistem kita, dari segi makanan, food security kita sentiasa diberi fokus, fokus yang sewajarnya. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas melepaskan anak ikan di Esplanade Pekan Sepupuk Nia pada Ahad. Tambah Datuk Seri Fatimah lagi, kementeriannya juga turut melaksanakan aktiviti menanam pokok di Esplanade Miri dengan kerjasama Jabatan Hutan Sarawak bagi memastikan Sarawak sentiasa hijau. Sejurus selepas itu, Datuk Seri Fatimah Abdullah dan rombongan telah melawat Persatuan Orang Kurang Upaya Fizikal Miri (POKUFM) bagi melihat perusahaan hidroponik yang diusahakan pelatih yang terdiri daripada orang kurang upaya OKU. Dalam ucapannya, beliau berkata Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM kini memfokuskan usaha memperkasakan OKU untuk membolehkan golongan berkenaan menikmati kehidupan yang baik dan sejahtera. Salah satu daripada perkara yang kita fokuskan ialah memperkasakan OKU. Memperkasakan OKU bermula, jadi maknanya kita nak OKU itu akhirnya dapat hidup dalam keadaan yang sejahtera dan hidup dalam keadaan yang bermaruah, legitimate existence. Berucap ketika melawat persatuan itu pada Ahad, Datuk Seri Fatimah menambah antara usaha lain yang dilaksanakan oleh JKM termasuklah memberikan latihan bagi meningkatkan lagi kemahiran OKU khususnya dalam aktiviti pertanian seperti hidroponik atau hidroagroponik serta tanaman tradisional lain. Seramai 12 pelatih OKU menghuni di persatuan tersebut yang berdaftar pada 11 November 2016. Pada majlis itu, beliau turut mengumumkan peruntukan projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM5,000 kepada POKUFM bagi menjalankan aktiviti tahunan, manakala Majlis Wanita dan Keluarga Sarawak MWKS telah memberikan sumbangan 2 kerusi roda kepada pelatih di situ. Sementara itu, Datuk Seri Fatimah berkesempatan menyempurnakan penanaman anak pokok anjuran Jabatan Hutan Sarawak Esplanade Miri. Seramai 50 peserta Hari Wanita dan 30 pegawai dari Jabatan Hutan Wilayah Miri serta staf Klub Golf Miri menanam 350 pokok yang terdiri daripada 200 pokok ru, 100 pokok bintang laut dan 50 pokok bakau di kawasan tersebut sebagai sebahagian dari kempen Greening Sarawak serta 100 juta pokok ditanam di Malaysia 2021 hingga 2025. Laporan diteruskan mengenai persidangan Dewan Rakyat. Fasa pertama projek Lebuh Raya Pen Borneo LPB Sarawak disasarkan siap sepenuhnya selepas suku pertama tahun 2023. Menurut Timbalan Menteri Kerja Raya Malaysia, Datuk Arthur Joseph Kurup, keseluruhan fasa pertama projek sepanjang 786 km itu ditetapkan siap pada penghujung tahun 2022 sekiranya berdasarkan terma-terma kontrak yang sedia ada. Walau bagaimanapun, sama seperti projek-projek kerajaan yang lain, pandemik COVID-19 telah memberi kesan ke atas kemajuan kerja dan kos pembinaan projek ini. Justru itu dianggarkan beberapa pakej akan mengalami sedikit kelewatan dan anggaran tarik siap mungkin akan melangkaui suku pertama tahun hadapan.
Beliau berkata demikian semasa menjawab pertanyaan Ahli Parlimen IGAN Ahmad Joni Zawawi dalam persidangan Dewan Rakyat pada Isnin. Dato' Atta bagaimanapun menegaskan Kementerian Kerja Raya dengan kerjasama Jabatan Kerja Raya Sarawak akan sentiasa memantau dan membuat pelbagai pelan mitigasi bagi memastikan tarikh siap tidak melangkaui terlalu jauh daripada tarikh asal. Jelasnya fasa pertama ini telah mencapai status 78% siap dibina setakat Januari 2022. Dalam perkembangan sama, beliau menyatakan kerajaan pusat telah meluluskan beberapa projek berimpak tinggi termasuk pelaksanaan jajaran Trans Borneo merangkumi jajaran fasa kedua LPB Sarawak susulan lawatan Perdana Menteri ke negara Brunei pada 14 dan 15 Februari lepas. Katanya jajaran Trans Borneo itu turut merangkumi fasa kedua jajaran rangkaian Jalan Sarawak-Sabah SSLR yang merupakan kesinambungan fasa 1 SSLR bagi menambah baik jaringan jalan raya dari Miri, Limbang dan Lawas. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.